Dia, nanti sekali lagi saya sebut kenapa dia ada syaddah. Tak payah nanti dah saya lupa. Nah, syaddah ni dia ada sebab Allah nak suruh kita baca pelan-pelan. Itu muqaddimah sembahyang. Jangan baca laju-laju. Dia kena baca pelan-pelan, dia kena tekan Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca laju Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti jadi macam tu. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Yang kedua untuk surah Fatihah. Ketika kita membaca surah Fatihah, kita selalu buat. Tadi masa mula starting, wujud saya pegang mic, kita bagi semua sama-sama kita. Kalau tak pegang mic tu, boleh buat analisis. Berapa ramai yang baca salah, berapa ramai yang baca betul. Baca salah, baca betul. Yang salah ketika mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mana boleh macam tu? Kita tak bernafas. Kita tak punya waqaf, iaitu berhenti. Bisa wow tadi. Waqaf yang waqaf maksudnya berhenti dengan ada 3 syarat. Yang pertama, berniat untuk berhenti, berniat untuk nak sambung bacaan dan menarik nafas baru. Berbeza dengan yang kedua yang dinamakan sebagai saktah. Saktah dalam surah Yasin. Qalu ya wailana ma ba'athana sabun. Tu Mimmarqadina. Ada sin atas dia. Marqadina. Sin. Hadza ma wa'ada Rahman. So kita baca Qalu ya wailana man ba'athana Mimmarqadina. Berhenti, jangan tarik nafas lagi. Sambung bacaan. Hadza ma wa'ada Rahman sampai habis. Nampak tak? Kita berhenti, kita tak sambung bacaan kita. Kita berhenti, kita tak naik apa, tapi kita sambung bacaan kita. Yang ni nama saktah. Ni saktah. Tapi masalah sekarang ni, saktah ni kita buat dalam surah Fatihah. Mana ada surah Fatihah ada sin kat ujung dia? Sebut. Mana ada sin kat ujung dia? Contoh dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak tak kita berhenti sama macam Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nampak tak kita baca sama Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau kita tarik nafas. Jaga ruki bacaan sembahyang. Dia kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan boleh dapat faham tak apa yang saya cakap? Ada soalan? Siapa yang tak dapat? Cepat. Siapa yang tak dapat? Beritahu. Jangan malu, jangan segan. Tak dapat, beritahu. Saya ulang lagi. Faham? Serius. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga daripada bacaan iaitu membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu wajib baca, kena dengar at-tahiyyatul mubarakah. Sama macam Fatihah. Tahiyat tu bercakap dengan Allah. Dia ada syadah banyak sebab dia nak bagi baca pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Dia tak boleh baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyusiran alhamdulillah. Mana tadi angkat itu? Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Yang keempat membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Sini baca sayyidina ke tak baca? Baca kan? Macam kita semua baca kan? Mazhab kita baca kan? Maka sayyidina bukan sayyidina. Dia sayyidina. Dia ada ya. Sayyidina. So dia akan jadi sayyidina. Dia akan jadi, abang tukar pen kalau lagi.
Aku dah macam doktor dah ni. Syarah dah ni. Allah bang, kalau mewah bang. Okay, sini. Dia akan jadi macam ni. Sin, ya, dal, nun, alif. So, sai mati, yi hidup, di, no hidup. So, dia akan jadi sai, yi. Sai, yi. Jangan baca Saidino, kita tinggal satu ya. Ni sikit, apa main sini sikit lagi. Apa nama si Arif. Nampak tu? Said, bagi. Tu, nampak? Saidina. Sin, ya ni mati, ya ni kena hidup. Kalau kita baca Said, ya ni kita buang. Okey, cuba sama-sama. Dengar dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dengan selawat kata Nabi. Dan yang terakhir adalah memberi salam. Sini, memberi salam nombor 5. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye. Bye-bye lah sebenarnya kalau macam tu. Tak boleh salam dia. Sebab apa? Alif lam syamsiah. Assalamu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang tanya soalan ni memang bagus ya. Kerana dia tanya, orang lain semua dapat barakah. Dan yang baki daripada 13 rukun tadi, sini 2 campur 5 ada 7, 13 tolak 7, 6 tu semua perbuatan. Apa dia? Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Siapa yang tanya ni memang bagus. Ustaz, kenapa solat subuh, maghrib dan isyak surah-surah dibaca dengan kuat, tetapi zuhur dan asar baca di dalam secara perlahan, bukan dalam hati ya? Jawapannya begini apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, kalau tanya soalan Ustaz, kenapa? Hanya Nabi saja yang tahu. Tetapi hikmah dia ialah Nabi yang buat bacaan begitu, kita yang tiru bacaan dia. Ni tiket apa ni? Soalan dekat isi. Beli apa ni? Boleh jauhi pun ada juga. Maafin kami doang. Saat ni macam mana nak contoh Nabi Musa ni? Okey, tak mahu dulu. Saat lagi ya. Sekarang rumah. Sikit lagi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan surah selepas surah Fatihah salah satu rukun kan? Bukan. Kalau terlupa baca solat batal ke? Tak. Dia tak termasuk pun dalam salah satu yang ni tadi. Tu Zaz. Kan Ashraf. Ashraf. Tu apa dia kata apa? Feedback form bagi dulu, bagi dia tenang. Saya daripada ambil itu dia tak dengar apa aku cakap, bahaya. Saya ini tweet yang salah. Ambil dulu, tenang dulu. Tadi dah masuk macam-macam dah tepu kalau tak. Mari kita minum. Mohon ayah saya pesan. Tu, satu lagi tu tertinggal. Dalam perbuatan fi'li, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud beserta dengan apa? Tamak ninah pandai. Wallahualam. Jangan lupa tamak ninah. Siapa tak tamak ninah, dia curi dalam sembahyang. Dia adalah seburuk-buruk pencuri. Form tu jangan isi lagi abang. Dengar saya cakap dulu. Sebab kalau apa yang saya cakap pasal nak tulis dalam form tu. Saya lagi berbalik form tu, minta form lain. Okey, dengar dialog. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan surah selepas Fatihah salah satu rukun kan? Bukan salah satu rukun. Dia sunat hai'ah. Kalau terlupa baca, solat batal ke? Tak batal, tapi kurang pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum membasuh pakaian bernajis bersama pakaian yang tidak bernajis? Dah panjang. Tak dulu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sama Salafi Wahabi dengan Salafus Soleh? Tidak sama. Salafi Wahabi mereka menekankan, sini saya dah cerita pasal Syiah belum? Salafi Wahabi pun tak belum lagi, Syiah mula lagi. Bila dia nak cerita? Musa tak cerita lagi. Cerita banyak orang kita macam mana ni? Macam ni. Kalau aku tak ada jawab, yang lain semua akan jawab. Apa hukum untuk orang perempuan solat atau pakai telekung sempurna tapi gelang ada gambar bentuk binatang atau patung kecil-kecil macam kita pakai gelang Pandora? Pandora ni bukan jenama yang ada crown ke? Ya, apa dia yang? Aku tak faham. Kamu tak pakai? Ada tu, ada gambar orang tu. Ada orang, tapi ada apa ni? Dia kata ada orang, ada patung binatang. Ada harimau. Penguin. Ada penguin. Semayang, lepas tu ada penguin duduk kat tangan. Sebab apa orang balik daripada Kutub Selatan? Okay, dengar elok. Apakah hukum kalau orang perempuan solat pakai telekung elok apa semua tapi gelang ada gambar bentuk binatang atau patung kecil-kecil macam kita pakai gelang Pandora? Wallahi saya tak tahu gelang Pandora atau apa kawan, tapi tuan-tuan faham maksud dia. Cuma yang saya faham di sini, gelang tu ada tergantung macam ada gambar apa, ada bentuk penguin, ada bentuk burung apa merpati, yang comel-comel lah, anak kucing kan, yang orang perempuan suka pakai tu kan. Pertama sekali, memakai benda-benda ini di dalam sembahyang, dia membawa kepada orang kata apa? Tidak merosakkan solat. Solat sah. Pertama sekali solat sah. Cumanya bila bawa benda-benda macam ni, pertama sekali dia mengganggu kita. Tujuan nak sembahyang dibawa kepada khusyuk. Kalau sembahyang tak khusyuk ataupun kita mencari jalan untuk tidak khusyuk dalam sembahyang, objektif utama untuk sembahyang itu tak sampai. Maka soalan dia, ustaz, adakah apa hukum dia? Hukum dia tak ada masalah. Cuma dia tak mendapat solat yang sempurna. Orang kata dalil, ustaz, dalil. Jangan samakan dengan Pandora. Yang ni bandingkan, bukan samakan. Bandingkan. Apa dia? Nabi dalam satu hadis, Nabi ada jubah belang-belang. Siapa pakai jubah belang-belang malam ni? Hang ada belang jubah? Tak ada? Siapa pakai jubah belang-belang? Hang ada jubah belang-belang? Tak ada? Semua apa jubah tak ada belang? Semua plain je? Kakak ada? Tak ada? Nabi ada jubah belang. Siapa pakai jubah belang dapat sunnah Nabi. Nabi ada satu jubah belang. Tapi suatu hari masa Nabi semayang, Nabi tengok belang tu. Bila Nabi tengok belang jubah dia tu, dia jadi terlupa. Nabi ralik, Nabi lupa. Habis semayang, Nabi masuk bilik, Nabi buka jubah tu, Nabi pakai jubah lain, Nabi ambil jubah tu, Nabi bagi hadiah ke orang. Pasal apa Nabi bagi hadiah ke orang? Sedangkan Nabi pakai tadi, dia ganggu Nabi semayang. Baik, Nabi jangan bagi ke orang sebab dia mengganggu. Dah, untuk Nabi dia tak boleh. Untuk orang lain pakai tak ada masalah, pakai. Untuk orang lain pakai, selama mana benda tu tak mengganggu, pakai. Dia tak ada masalah. Dari segi hukum, nak cerita kata kalau pakai, macam contoh kawan kita baru balik daripada Australia, macam saya ni, baru balik Australia, buka baju nak semayang tu dia ada koala bear. Duduk kat pokok dulu. Oh, dia nak semayang. Apa hukum dia? Macam kita, rakyat Malaysia, kita bangga dengan harimau Malaya. Oh, pakai. Cik Husni, dia sokong geng yang tak best, Manchester United. Saya dengan Liverpool ada gambar burung. Liverpool ada gambar burung. Tak mau pakai ni, tak mau pakai jersinya. Jersinya kecil ujung ni. Nak pakai Liverpool yang pentingnya belakang tu penuh halaman burung dia. Duduk tu. Apa hukum dia? Dalam semayang, hukum dia tak merosakkan semayang dengan mengatakan semayang tu batal. Dah sah semayang. Cuma dari segi pertama, kita dalam semayang, bayangkan Nabi baju belang pun dia buka. Boleh faham? Boleh nampak tak timbal baju dia? Yang kedua, orang belakang. Oh, ni fan Liverpool ni. Belakang dah nak masuk orang. Belakang ngomong. Dia kata kat tu lah. Dia boleh membawa kepada ni. Kena orang yang belakang tu pakai Leicester pula.
Hang tu lagu pakai lambang setan lagi tak feel sebenarnya macam oh dia jadi gaduh tak ketahuan. Nampak tak? Sama lah macam suasana gelang tadi. Gelang tadi bila ada hak yang makhluk kecil-kecil itu, dia tak ganggu apa-apa. Tapi bila duduk semayang, kerang. Kerang. Jadi orang sebelah ada, ambul, aku dengar bunyi macam gelang Pandora. Yang sebelah tu ke semayang tu. Oh, dia pun ganggu. Sebab itu, sekejap. Sebab itu di dalam mengerjakan ibadah haji, ibadah yang paling ultimate, kita kena gelah semua benda tu. Itu cara gelah, tahu gelah. You have to empty yourself. You have to naked all that from your body, except your clothes. Allah malam saya jawab soalan kakak tadi tu lah. Mudah-mudahan ada dapat manfaat insya-Allah ni. Okey, saat Ustaz Don boleh tolong terangkan puak Habashi sama ada mereka sama dengan golongan Syafi'i? Allah, saya tak tahu soalan ni. Allah malam, saya tak tahu. Saya tak boleh jawab. Habashi ni saya tak boleh jawab. Allah malam. Ya, saya nak jawab je. Salafi dengan ni pakaian yang ni semua kena dengan elok. Dengan elok. Bermula malam ni sebab dia dah tanya saya nak jawab. Kalau apa tak mau dengar, saya nak jawab. Maksud saya lah, kalau dah dengar, kena buat tau. Ingat elok. Kita berada di negara orang putih. Secara tidak langsung, kita kecil tidak basuh. Dan kita berak hanya calik-calik saja. Jadinya. Dok, betul pasal saya pergi UK ke kawan-kawan saya. Saya tak apalah kita dilatih. Saya memang biasa saya try dengan batu, saya biasa try dengan kertas, dengan surat dengan tisu paper, semua saya biasa try. Cuma yang saya tak biasa try kayu je lagi saya tak biasa, sebab takut selumbak dia jadi. Saya hari tu, abang Ustaz, biasalah. Istinja. Aku saya tak try. Serius tak terror lagi. Sebab Allah, Nabi dengan Allah didik kita. Bayangkan kita tak nampak, kita hanya pakai imajinasi kita. Tak mana dia. Jalan mana yang boleh masuk hidup ni. Okey, cuma saya nak cerita macam ni. Hari tu sekali saya pergi UK itu. First time saya bawa kawan-kawan saya, mereka tanya saya macam mana nak buat. Saya turun tak ada ayam tu macam mana. Saya kata buat dengan tisu lah. So masing-masing pun cubalah dengan tisu. Jadi ada yang bila keluar toilet tu, Ustaz, saya tak selesa. Dia rasa dia melekat. Allahu Akbar. Tak jawab. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, okey, dengar. Kita yang duduk di negara orang putih ini, biasanya kita punya kencing tu yang masalah. Hak yang besar tu insya-Allah kita berhati-hati sebab apa? Dia boleh mendatangkan bau. Hak yang kencing ni boleh tunduk. Setitik dia saja dia dah boleh membawa kita untuk sembahyang tidak sah, dan membawa tambah-tambah kita jadi imam pula, rosak jemaah, tambah pula nanti kalau meninggal. Hak tu yang Nabi tengok yang kena seksa dalam kubur dua orang tu. Satu dia tak jaga kencing dia, satu lagi dia suka mengadu domba. Dua orang dalam kubur Nabi tengok. Okey, dengar elok-elok. Ada kalau kita bila kita bangun, kadang-kadang orang lelaki tolong. Saya sebut banyak kali, jangan kencing berdiri orang lelaki. Tolong sangat-sangat jangan kencing berdiri. Dengar elok-elok hujah saya. Pertama sekali, Aisyah sebut dalam hadis, dalam keadaan marah, Aisyah kata, jangan siapa pun sebut Nabi kencing berdiri. Nabi tak pernah kencing berdiri. Satu. Kedua, yang kencing berdiri sabit daripada hadis, sekok kawan tu yang kencing berdiri. Jangan tiru dia, wahai sahabat-sahabat yang saya kasih. Tak apa, kalau rasa nak hujah daripada hadis, rasa tak mau pakai dan semua, bagi saya cerita tentang kesihatan. Maafkan saya terpaksa cerita sebab tuan-tuan buka dalam kitab Sayyidus Salikin ada, Hidayatus Salikin ada, Ihya Ulumuddin semua ada. Apa dia? Minta maaf kakak tak payah saya risau. Kau ada kat sini style kencing berdiri juga. Tak perlu saya risau kan? Orang lelaki, dengar cakap saya elok. Hampa tak kahwin? Tak apa, tapi dengar elok. Contoh mudah saya bagi. Kita katalah seorang suami, dia
Malam tu dia janji dengan isteri dia, mereka nak bercinta bersama-sama. Tuan faham maksud saya? So ada budak-budak faham maksud saya? Jadi bila janji macam tu, isteri dia dengan dia keluar makan malam dan musim sejuk macam tu tuan, maka lepas minum ayam beberapa cawan dia rasa nak kencing. So malam tu ketika dia nak bersama dengan isteri dia, dia rasa nak kencing, maka dia pergi toilet. Contoh ayam saya tunjuk satu contoh. Dia pergi toilet, dia kencing diri. Habis. Kita kencing duduk macam tu, kita tekan undi kita boleh keluar habis. Sekarang dia kencing berdiri, boleh tutup keluar habis. Dan saya yakin orang kencing berdiri, dia tidak akan beristibrak, berdehem-dehem. Tuan-tuan, isteri saya ada kat belakang dan ada di sini. Abang medicine ada, mana tadi kak? Mana medicine? Medicine. Aku tahu medicine. Tu abang farmasi. Dengar elok. Betul tak betul? Dalam buku medicine ada dia sebut salah satu cara orang lelaki, dengar elok, nak menjaga kekuatan senjata alam manusia. Kekuatan senjata alam manusia ialah dengan berdehem-dehem selepas kita buang air. Betul ya? Ada dalam buku medicine. Tapi saya abang kat isteri saya, hari masa dia tunjuk kat saya abang ada. Doktor yang tulis ni pembohong. Kata apa? Mana boleh dia kata dia yang jumpa, sedangkan dalam hadis Nabi, Nabi kata istibrak. Nabi suruh berdehem-dehem. Saya tak ambil hadis Nabi, saya apa ambil hak dia buat kajian kononnya. Nabi sebut dalam hadis, bila buang ayam mesti dia mesti macam tu. Jangan buat sekarang, bahaya. Oh, yang tu bosan lagi bahaya. Okay, saya nak cerita sikit dengan dia. Tengok sini sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Katalah ini kita punya sahabat. Ini maka cara dia begitu. Tapi dia bermula dengan kita punya garisan bawah sebelum asam kedut kita. Boleh tak pakai yang tu? Cara macam tu boleh tak? Bawa daripada lubang dubur kita ke asam kedut kita, kita ada satu garisan. Di situ kita kena tekan dia. Yang ulama banyak dalam kitab. Siapa belajar kitab pun mesti belajar yang ni. Mesti belajar yang. Dia kena tekan bawah tu, kat tengah-tengah tu. Dia kena macam tu. Lepas tu dia bawa ke depan sikit. Lepas tu dia pegang. Dia kena buat begitu. Supaya apa? Dia buang semua keluar bagi habis. Nanti saya akan explain satu-satu. Dengar elok. Sekarang 29, macam mana ni? Hak Nabi Musa pun bilang mana? Biarlah sesat lah betul lah. Dia tak tahu lah. Apa dah tengok? Tak tahu lah dia jadi macam mana. Biarlah dulu. Sat. Tak masuk petunjuk tadi. Dah, dia pun abang kata sembang tempat ni 29. Hak tu saya tak tahu jawab mana. Hari tu main halak tu, saya dah tahu mic kan saya cakap. Oh, saya tak tahu mic macam tu saya. Dia halak tu high mic kan tu lah. Oh, macam mana? Okey, tapi tak apa, saya contoh ni. Tengok, sahabat-sahabat yang saya kasih sekarang. Bila jadi macam tu, confirm orang yang kencing diri dia tak buat benda tu. Sebab macam mana dia? Kalau dia bercanggung, adalah kawasan yang dekat. Kalau dia diri, nak celah mana hang? Jangan masuk bawah seluar pula. Confirm tak buat. Dok, tak habis cerita lagi. Dia tak buat. Jadi kencing dia tak habis. Kencing dia tak habis. Maaf, saya cerita. Saya sembang benda ni dengan saya punya rektor, mantan rektor saya. Dia sebenarnya pengurusi nuklear Malaysia. Mantan rektor kami. So orang sains bersembang dengan saya, kami berfungsi pendapat dia rakam kamu. Dengar dia. Bila dia buat, dia nak kencing kan? Dia tak buat benda tu semua. Benda tu ada dalam dia punya saluran. Sebab apa saya cerita benda ni? Apakah saluran yang membezakan di antara keluar air kencing dengan keluar air mani? Kan dia ada saluran yang sama. Sekarang ni dalam saluran yang sama ada air tadi. Kita bukan kencing. Kita pergi tidur dengan isteri kita. Atau kita keluar air mani. Air mani tadi disertakan dengan air kencing. Sebab itu banyak orang yang bila dia nak buang anak dia buang dekat dalam toilet. Pasal apa? Hak tu hasil untuk pergi toilet. Dengar tak habis lagi aku nak cerita benda tu. Saya nasihatkan kawan-kawan jangan kecil diri, dia bahaya pada kesihatan kita. Satu, dalam perubatan dia dah sebut. Yang kedua, dia mesti kena beristighfar. Sebab apa? Bila kita istighfar, kita buat sunnah Nabi. Allah sahaja yang boleh membersihkan saluran yang ada dalam saluran kencing kita tu dengan cara kita buat apa yang Allah dan Rasul nak, iaitu kita beristighfar bila kita buang air kecil. Sahabat yang saya kasih sekalian, saya cakap laju je. Lepas tu bila kita jadi macam tu, saya pesan kata apa? Bila kita tak buat macam tu, ada ayat kencing tak ada setengah kawan kita sebab kita sejuk atau kita kalut, kita masuk toilet, kita kalut, kita duduk. Mesti kita kencing tak kuat kalau kita kalut. Kita sama bang. Kita sama, benda tu sama, tak beza.
Kalau kita kalut, mesti kita habis kan? Confirm. Sebab tu Nabi suruh masuk toilet dalam keadaan tenang. Nabi suruh kita masuk dengan baca doa. Tenang. Kalau dah kalut, macam mana baca doa? Lepas tu, bila masuk dalam keadaan tu, keluar sikit, pak, kena seluar. Seluar tu najis. Seluar tu najis. Dia pergi letak pula dengan baju dia, dia letak dengan jubah dia, masuk dalam washing machine. Washing machine basuh semua. Ayam tadi yang kena sikit titik tu, dia tak cuci, seluar dia semua jadi najis. Sebab setitik tadi tu dia tak tahu tak mana. Ulama kata bila setitik kena najis, sebab tu kering tak tahu tak mana. Seluar tu semua jadi najis, dia kena basuh. Seluar tu tadi duduk dengan semua baju dia. Baju dia masuk washing machine, basuh pula. Tak cukup dua kolah air dalam washing machine. Terus masuk, buang, masuk lagi, buang, masuk lagi, tak cukup dua kolah. Lepas tu dia pakai Allahu Akbar. Cara dia yang paling selamat abang, bila seluar kita pakai kat luar dan kita tahu ada berlaku terutamanya kita punya seluar comel kita tu, basuh dia asing dulu. Selamatkan pakaian dalam washing machine kita dulu. Boleh dapat tak abang? Boleh dapat tak? Mudah-mudahan bantu sikit abang untuk kita dapat perkataan. Wallahu a'lam. Cak tadi soalan tadi tu ada jawi tadi tu dia panjang sikit. Tak mana tadi? Jawi tadi, kat jawi tadi. Jawi tadi. Hak sak-sak tulisan jawi tadi tu. Wah, jangan takkan malaikat tanya pun. Tu dia. Bagaimana solat yang dahulu menggunakan pakaian yang tu tadi. Dia tanya macam mana pakaian dahulu dengan pakaian bernajis. Perlu qada ke? Dia tanya dulu. Perlu qada ke? Dia tanya. Jawapan dia ialah lah ni baru tahu hak dulu kita doa lah Allah terima. Yang rajin qada, tak rajin sudah. Tapi saya harap rajin qada lah dia. Ada soalan nak abang lagi? Nak tanya abang tu. Dia kata ustaz sekarang ni macam ni. Kami kongsi washing machine. Kita tak tahu seluruh siapa yang kena. Habis lagu mana ustaz? Kawan ni basuh, kawan ni basuh, kawan ni basuh. Pertama sekali hampa budak bijak, aku tak seraya benda tu sebab aku dah abang dah tadi. Letak setiap orang basuh siap-siap sebelum dia rosakkan. Kena ingat kalau disebabkan kita, kawan kita punya pakaian jadi najis, macam mana semayang dia esok kita kena tangguh. Satu, kita buat amanah kita. Yang kedua, ni dengar, untuk menyelamatkan keadaan, sebab itulah disebut di dalam hukum ada bilas pakaian. Dia ada bilas pakaian. Lepas kita basuh dalam washing machine. Ni untuk orang rajin. Saya minta maaf, mana semua ada saya sebut. Isteri saya pun masa duduk masa mula-mula saya habaq. Isteri saya pun rasa macam ni, kenapa berat sangat nak kena buat begitu. Saya kata kat dia, kalau tak mau tak apa, pakaian you ambil lah. Cuma I akan bilas pakaian I sendiri, jangan risau. Saya titik berat benda tu. Tapi sekarang alhamdulillah benda dah jadi ringan, tak ada masalah. Basuh, lepas kita basuh washing machine, pukul dah timah kita bawa balik, buh kat ayam, jumur ayam satu, masuk balik washing machine, speed, halas. Itu cara menyelamatkan keadaan. Tapi saya tahu sini musim sejuk tangan-tangan tu nak buat benda tu. Buat yang tadi tu. Seluar yang mana yang ni, basuh dulu, selamatkan dia dulu. Bila campur, selamat semua insya-Allah. Khair, wallahu alam. Kakak, walaupun saya kata kat abang sebab soalan yang sebut ayat kecil saya refer pada lagi, perempuan pun sama, terutamanya kesan titik darah-darah tadi tu. Be careful. Wallahu alam. Last, Salafi Wahabi. Salafi Wahabi tak sama dengan Salafus Soleh. Pertama sekali, dengar elok-elok. Saya mula dengan Syiah terlebih dahulu. Abang, kakak, dengar elok-elok. Syiah adalah satu golongan yang mereka dihukumkan sesat dan tidak betul sampai bila-bila dah. Tak ada dah mereka yang betul. Ustaz, bukan ada Syiah Zaidiyah ke Ustaz? Tak ada dah sekarang. Ulama putih tak ada dah. Generasi Syiah Zaidiyah tak ada dah. Ustaz yang dekat Malaysia, dekat Kelang yang angkat takbir tu macam mana Ustaz? Yang kita tengok mereka rasmi Syiah dekat Kelang tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang JKT mereka cek Syiah ni lagi Syiah daripada Syiah yang ada. Sebab apa? Syiah yang ada tu kita kata Syiah Imam 12 kan? Hak mereka yang dekat Kelang tu dia kata oh Syiah Imam 12. Mengapa? Yang betul adalah kami Syiah Imam Mahdi 12. Pula dah. Oh, dia jadi pelik dah. Tapi saya nak bagi dengar sini, dengar sini. Saya nak bagi pokok saya tak mau bagi apa, saya nak bagi pokok supaya apa? Bila ada akak dah tanam pada kamu tahu nak cari jawapan macam mana. Ingat, Syiah dia sebut, tapi benda ni dia tak sebut pada semua orang. Dia sebut hanya pada orang yang dia dah rosakkan sahaja. Apa dia? Syiah, dia kata sahabat kapiang, Aisyah kapiang, Khadijah kapiang, Abu Bakar kapiang, Omar kapiang, Osman kapiang, Zaid kapiang, semua kapiang, Hamzah kapiang, semua kapiang. Kalaulah sahabat semua kapiang, soalan saya tanya semua, adakah dakwah Nabi berjaya bagi pandangan orang Syiah?
Cepat. Tak percayalah pasal tu.